اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni kita bicarakan satu tajuk yang wajib kita pelajari, yang wajib kita fahami dan wajib kita amalkan untuk kita menyelamatkan iman, amal, akidah kita, iaitu apa menyebabkan hati itu jadi keras. Allah sebut banyak dalam Quran tentang masalah hati ni, tentang masalah hati ni Allah sebut banyak dalam Quran. Jadi macam-macam ayat lah, kita pun semua dah belajar sebab tuan-tuan kat sini, datuk-datuk, datin-datin ni semua orang pintar-pintar. Jadi kita membincangkan subjek ni dengan tujuan kita buat satu perkongsian ilmu. Kenapa manusia tu jadi degil, jadi keras kepala, tegak, babi, tak nak dengar nasihat orang, tak mau dengar pandangan alim ulama. Sebab apa? Sebab hatinya keras. Jadi nak mengelakkan hati jadi keras ni, tadi kita kena jaga 7 anggota. Kata Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, cara-cara nak menjadi hamba Allah, kita kena jaga 7 anggota. 7 anggota kita ni lah penyebab dosa dan maksiat. Kerana dosa dan maksiat lah hati kita jadi keras. Kerana dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat berpunca 7 anggota. Yang paling parah sekali, Nabi kata hati itu ditempa oleh makanan. Jadi hati ni jadi keras sebab makan yang haram dan syubhat. Kita duduk di tanah Melayu ni, bak makan minum orang banyak tak jaga. Ramai juga puak-puak Arab datang ke tanah Melayu ni, mereka makan semua. Kedai kapiak pun mereka pergi makan sebab mereka kata ini negara orang Islam. Saya tengok di Pulau Pinang, kedai kapiak, seafood kapiak nama, mereka pun mai akan makan dengan tudung, dengan purdah semua, mai makan. Sebab apa? Ada cop halal, ini negara Islam. Jadi hari ini penipu-penipu ni dia guna macam-macam kaedah untuk menipu orang supaya produk dia, barang dia jadi laku. Jadi mekanisme halal mereka gunakan untuk mengelabui mata orang-orang Islam. Walaupun macam-macam lah, kita di tanah Melayu ni ada macam-macam agensi, ada custom, ada JAKIM, ada macam-macam lah nak jaga makanan ni pada orang awam. Orang yang menggunakan ilmu dan beramal dengan ilmu, dia tak terpengaruh dengan cop halal ni. Tapi orang awam, orang yang malas nak fikir, orang yang penting dia kata ada cok halal, okey, go ahead. Tetapi macam mana kita nak menyedarkan orang awam ni? Persoalan dia, sebab kita ni orang menuntut ilmu, kita ni orang menuntut ilmu. Jadi kita bukan orang awam biasalah, orang awam yang ada ilmu lah. Sekarang ni kita tak usah cerita lah buat orang awam, biar pergi kat mereka lah, sebab mereka yang memilih untuk hidup cara lagu tu. Saya hanya membahaskan masalah orang khawas dan orang khawas. Itu kapasiti saya lah. Maknanya saya hanya terima student master dan PhD ya. Kalau degree hampir mengaji kat lain, buang masa saya, letih. Jadi masalah dia, bila kita nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu banyak orang ni. Kita nak buat degree pun mengaji 17 tahun tu, baru dapat degree tu, sarjana. 17 tahun, habis masa 17 tahun. Kalau kita pergi meniaga, kaya-kaya dah. Kalau kita pergi meniaga, kita kaya-kaya dah. Jadi persoalannya, kita hidup atas dunia ni terhad, masanya terbatas. Tok imam kita pun meninggal dah. Umur pun tak banyak mana. Jadi seorang sikit kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi produk makanan ni paling penting kita kena jaga. Sebab kerana makanan hati itu jadi jahat, jadi keras. Jadi sebab itu Nabi pesan, bila hati ni dah keras, kita beramal tak apa nak jadi. Kita boleh test, kita pergi makan subhat. Nak bangkit sembahyang subuh punya payah. Kalau kita makan subhat, berat badan kita. Jadi kita yang mengaji ni lah lebih lagi kena jaga makan.
Sebab dengan sebab makanan ni, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, doa kita tidak mustajab. Jadi sebab itu makanan sangat penting. Sebab dia punca hati itu jadi keras. Jadi bila hati dah jadi keras, dia akan pergilah kepada dosa dan maksiat yang lain. Jadi sebab itu Allah sebut dalam Quran, wahai Nabi, makanlah makanan yang halal, kerjakanlah amal yang soleh. Ada ayat itu semua kita pernah jumpa belakang. Jadi sebab itu makan ni penting, sangat penting. Kita duduk di luar negeri, negara kafir kita duduk, kita sanggup bawa kereta 1 jam 2 jam pergi cari daging halal. Kalau tuan-tuan pernah duduk luar negeri lah, 1 jam 2 jam dia kata nak pergi cari daging halal. Sebab apa? Yang disembelih oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita di tanah Melayu ni, daging halal ni satu persoalan. Custom dan Aisyah Diraja tangkap 2 kontena tidak bayar cukai. Apa dia? Ekor lembu, ekor sapi, ekor kerbau yang tidak dibayar cukai dan tak ada sertifikat halal. Orang Melayu suka makan sup ekor sebab kena tipu. Kononnya makan sup ekor ni jadi power tara mana? Soalan ni kita kena jawab. Power tara mana? Kalau power tu boleh tebang balak ke, boleh tebang kelapa sawit, itu quite interesting lah, kita boleh percaya juga. Tak? Jadi ekor ni tadi kena tangkap dengan custom. Itu yang ditangkap. Yang tak ditangkap lagi banyak. Sebab kedai tom yam di tanah Melayu ni, di Lembah Kelang, khusus tempat tinggal kita ni, ada 5,000 kedai tom yam. Setiap satu kedai mereka akan ambil sup ekor ni tadi 3 kilo. Datuk-datuk tuan-tuan kajilah, 3 kilo satu kedai. Jadi 5,000 kedai berapa? Tak banyak tu. Nampak? Okey, siapa bagi sertifikat halal? Mana ada, tak nak. Sebab custom tangkap dah, terbukti tak halal. Terbukti tak halal. Jadi sebab itu hati jadi keras. Mengaji macam-macam ilmu pun payah nak teriak. Tok Imam baca ayat tentang kiamat, tak ada siapa teriak, tak ada orang pengsan. Tok Imam baca tentang ayat iza sama'u kuwirat, tak ada orang pengsan. Sebab apa? Hati itu tak menangkap. Hati itu tak menangkap. Hijab tu tidak terbuka. Sedangkan Tuhan sebut apa dalam Quran? Ma kazaba fuadu ma ra'a. Tidak didustakan apa yang disaksikan oleh mata hati itu. Jadi kenapa mata hati kita tak nampak yang Tuhan sebut tu? Suratul Najmi, kenapa Tuhan dah sebut dah kat kita? Hati ni bila dia terbuka hijab dia, sebab apa? Sebab dia makan makanan yang halal, dia banyak zikirullah, jadi hati tu jadi bersih. Jadi bila hati tu jadi bersih, dia daripada iman ilmu tu dia jadi naik, jadi ainul yakin. Jadi kita ni sebelum mati kita kena kejar goal ni juga. Goal ni apa? Mah yang kita nak kejar ni, iaitu kita dapat kamal yakin. Minimum kita kena dapat ainul yakin. Ini ulama dah bahas panjang berjela lah. Kalau kita, saya tengok tuan-tuan mengaji kitab pun, kelas-kelas semua kitab tu, mau kelas-kelas. Tak? Maknanya segi ilmu kita faham dah. Ada iman taklid, ada iman ilmu. Yang macam kita menuntut ilmu ni, iman ilmu. Ada iman ainul yakin, terbuka mata hati dia. Ada iman haqqul yakin, ada iman kamalul yakin. Yang ni darjat-darjat kepercayaan dan keyakinan manusia dengan Allah Ta'ala, dengan akhirat, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga, neraka, dosa, pahala. Jadi macam mana nak dapat ainul yakin? Hati kena bersih, kena jaga makan. Saya ceramah merata dah 34 buah negara seluruh dunia. Orang ajak makan, lepas mengajak ni, dia kata, Ustaz, kita ada jamuan sikit lah. Kat mana? Dia kata dekat restoran ABC. Allah, saya minta ampun lah, saya tak makan kat kedai ni. Saya bukan kata kedai tu haram ke tak,
Sebab SOP nak jadi orang alim ni, it's not easy. Nak jadi profesor senangnya. Wahabi pun boleh jadi profesor, Syiah pun boleh jadi profesor, Qadiani boleh jadi profesor. Itu senangnya. Dia based on qualification. Berapa banyak kita dah tulis buku, berapa banyak kita dah buat presentation, berapa banyak jurnal kita dah proceed. Tapi nak jadi tok guru, nak jadi tok syekh, nak jadi orang mukmin, it's not easy. Kita kena jaga 7 anggota. Lebih lagi subjek kita malam ni nak jaga hati supaya jangan keras. Kalau tok guru pun hati keras, lagu mana anak murid? Tok nenek dah kata tok guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Mana anak murid lagi parah. Nah, semua filosofi yang tok nenek kita ketengahkan, kita tak praktis, tak amal. Kita hidup, orang Melayu di tanah Melayu ni lately, akhir-akhir ni hidup tidak pakai filosofi. Betul tak betul? Mereka percaya feng shui tu. Lebih lagi orang-orang kaya di tanah Melayu ni, dia percaya feng shui. Kita pergi rumah dia, ada belah ikan merah, ada belah ikan koi, ada tanam pokok buluh. Feng shui tu Cina apa ya? Kenapa dia tak yakin dengan falsafah yang telah diketengahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan. So, macam mana kita nak ajak orang-orang ni, nak bedah minda dia? Marilah kita faham masalah ini. Payah kita tengok masjid besar Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak, kita pun pernah sekolah tahun tu. Masjidnya besar, penuh orang sembahyang. Mana ada? Tak ada. Tara. Sembahyang Jumaat penuh Sebab apa jadi lagu tu? Ini masalah. Hati keras. Kita tengok orang keluar graduate daripada Mesir. Kita pun pernah sekolah kat Mesir. Beribu-ribu keluar balik tanah air masing-masing. Apa jadi? Pun jadi hati keras. Sebab apa? Makan haram dan syubhat. Jadi sebab itu orang kapiak ni dah kaji dah. Bila makan haram dan syubhat, orang Islam ni dia punya doa tak makbul. Hulagu Khan, Presiden Turki pun ambil kata-kata Hulagu Khan. Kaji juga Hulagu Khan ni. Hulagu Khan ni macam mana dia boleh takluk Baghdad? Dia panggil semua ulama sebelum dia takluk ni, buat jamuan. Dia bagi makan apa? Dia dah kenyang makan. Dia kata, tuan-tuan, hari ni saya berterima kasih tuan-tuan sudi datang ke jamuan saya ni. Tadi sebenarnya saya jamu tuan-tuan adalah babi dan anjing. Ambil kau. Lepas ni doa tuan-tuan tak mustajab dah. Tuhan tuan-tuan tak akan tolong tuan-tuan. Dia kaji. Itu Hulagu Khan. Tok dia cuba takluk negara Islam, tak jadi. Kublai Khan tok dia. Pak dia tak jadi. Dia Hulagu Khan main semangat. Iblis buka kat dia satu negeri yang sedang makmur dan maju, iaitu Baghdad. Dia nampak daripada Mongolia. Dia kata, kita berhenti, jom kita pergi takluk negeri ni. Lagi banyak benda-benda yang kita boleh ambil. Jadi punca makanan. Orang kafir pun kaji makanan. Sebab itu mereka gunakan tanah Melayu sebagai hub halal. Station untuk produk-produk halal. Jadi kalau kita tanya, saya attend satu conference, lama dah conference ni, dekat The Mines Resorts, 25 tahun dulu, lama dah cerita ni. 25 tahun dulu cerita bab halal ni. Ada satu profesor daripada Bangkok, Chulalongkorn University. Ada nama Chulalongkorn University. Jadi profesor ni perempuan. Dia ceramah, dia kata, tak ramailah yang attend tu semua profesor. Saya seorang je orang biasa, Pak Haji. Yang lain semua profesor. Kebetulan saya terlepas lah ke mana pun tak tahu. Sebab kita ada buat produk halal. Jadi bila kita pergi tengok, profesor ni kata, dia kata HACCP tu equivalent to halal. Saya nak angkat tangan. Profesor pegang tangan. Tuan Haji nanti dulu, biar dia habis dulu. Kalau kapiak menilai halal ni lagu mana? Sebab ada orang kata halal ni yang penting tak ada babi. Sebab itu kita tengok kedai kapiak, dia tulis no pork, tak ada babi. Jadi bila kata halal, jadi sebab itu kalau kita tengok
penghuraian ataupun definition tentang halal ni terlalu lemah, orang faham, orang tak faham. Dia halal ni mesti orang Islam yang buat dia. Sebab orang Islam tu pula kena ada ilmu, kena tahulah sah, batal, halal, haram, mutanajis, musta'mal. Ni pun dia tak kerti nak kata halal ke mana. Nampak tak? Ini yang berlaku. Jabatan Mufti pun tangkap 10,000 ekor ayam, seorang aja sembelih 10,000 ekor ayam. Lagu mana dia sembelih pun tak tahu, tapi ada sertifikat halal. Jadi benda-benda lagu ni kita tengok, yang kita bimbang diri kita dan anak cucu kita lah. Sebab kita orang mengaji, saya dah sebut tadi, orang luar tu yang tak mengaji biar pergi kat mereka lah. Yang kita bimbang ni anak cucu kita. Jadi sebab itu saya tengok hari-hari budak-budak ni kau jadi buat. Sebab apa? Hati keras makan haram dan syubhat. Tak boleh nak kawal. Sebab yang kontrol ayam di Malaysia ni gangster, bukan orang biasa. Kita main bisnes ni lama dah. Yang import daging Hindu dengan Cina, dah. Kita modal tak cukup. Saya modal 2 juta, mereka modal 20 juta. Nak lawan lagu mana? Nampak tak? Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena ada kesedaran dalaman. Kalau kita tak ada kesedaran dalaman, kita akan terlibat dengan makanan haram dan syubhat. Jadi benda ni susah. Kalau kita kata ini pemerintah punya kerja, ini kerja kita. Sebab yang masukkan dalam mulut kita bukan Dr. Mahdi, kita yang suap. Jadi sebab itu kita kena jaga benda ni. Memang berat tugas ni, dan kita kena beritahu kat semua orang, kena jaga makan. Kalau tidak Allah tak terima semayang. Semayang kita tak terima. Semayang teriak-teriak, menangis-nangis, basah janggut-janggut semua, tapi Allah tak terima. Sebab apa? Makanan haram dan syubhat. Jadi ini hati jadi keras. Bila hati jadi keras, dia tak boleh nak menangkap firman-firman Allah, tak boleh nak masuk dalam hati, tak ada rasa. Itu bahaya dia. Jadi sebab itu hati keras ni sangat bahaya. Kemudian dia akan membawa kepada melihat kepada yang haram. Melihat kepada yang haram. Sebab itu kita tengok kenapa budak-budak suka main game. Rata-rata lah majoriti kita tengok hari ni budak-budak main game. Tok nenek biar api. Tok nenek pun main game dengan cucu kat. Cucu duduk kat Johor, dia duduk Bangi, dia game online tau. Tok game online dengan cucu. Allahu Akbar. Jadi rosak dah mata, tengok haram. Sebab main game ni dia akan tunjuk blue film, menang kalah dia akan keluar blue film. Jadi budak-budak pun dah biasa. Akhirnya kita punya generasi akan rosak. Sebab bila Dajjal nak turun ni kita tengok macam-macam pelik dah. Tapi sebenarnya benda tu pada orang alim tak pelik. Sebab Nabi habar dah. Benda tu semua Nabi dah khabar. Apa akan berlaku next? Mana kita beruntung. Sebab kita dah dapat tahu dah future kita apa. What to do, what not to do. Apa kita kena buat, apa kita kena jaga. Dan sangat berat nak jaga benda ni. Dan bukan semua benda kita boleh cakap, sebab dia akan jadi sensitif. Orang tak suka kita cakap. Lepas tu nanti banyaklah suara-suara sumbang yang tak faham masalah ini. Sebab itu ada masa kita bagi dia, biarkan dia berlaku. Sebab tu nenek kata apa? Dah terantuk baru tak tergadah. Kalau tak terantuk, dia tak sedar juga. Tapi benda tu dah jadi parah. Sebab makanan ni benda yang dah jadi parah. Punca hati jadi keras. Jadi semua makanan kalau kita tengok ada cok halal. Macam mana halal kita pun tak tahu. Berapa banyak lab yang buat halal ni tadi, berapa banyak staff yang pergi buat pemantauan. Dia semua random ya. Mana ada pantau. Macam mereka kata lembu import daripada India halal. Siapa apakah halal? Aku baru balik India. Di India makan boleh sembelih lembu, polis main tangkap. Lembu ni dewa, mana boleh sembelih? Macam mana lembu boleh mari tu? Siapa punya projek ni? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, kalau kita suka makan daging, suka makan ayam, carilah yang sembelih sendirilah. Memang harga dia mahal lah, RM30 sekilo, tapi kita dapat makanan yang halal. Lepas itu kita pun dah tua-tua, kita dah umur 5, 6, 7 siri ni, tak apa sesuai sangat makan banyak pun. Cuma kita kena nasihat anak cucu kita lah.
Anak cucu kita ni yang bahaya. Sebab apa? Kalau mereka hati keras, tak guna dah nasihat. Apa kitab kita tak ada mereka nak baca ni bahaya. Jadi sebab itu benda ni banyaklah orang berusaha ke arah benda halal ni di tanah Melayu, tapi sokongan daripada orang Melayu sendiri sangat lemah. Sangat lemah. Tak tahu sebab apa, wallahu a'lam. Jadi kita tengok berjayanya kafir ni tadi mengkotak-katikkan orang Melayu ni tadi makanan. Lepas itu dia pun bagi duit banyak-banyak, jadi hati pun keras lah. Duit pun sumber syubhat cuma haram. Mana hati tak keras. Jadi bila kita cakap benda kebenaran, yang akan membela si kafir ni siapa? Si Melayu ni tadi sebab dia dah makan haram, makan syubhat. Dia dah tak sayang pada agama lagi, dia dah tak suka pada jalan agama Allah Ta'ala. Dan dia beranggapan orang yang beragama ni tidak mendorong kepada kemajuan, tidak membantu kepada permodernan. Macam-macam lah orang tak suka orang yang beragama ni tadi. Jadi macam mana cara dia? Kita kena masing-masing lah berusaha jaga hati kita. Kita nak jagalah skala besar tak boleh, kita jagalah rumah tangga kita. Memang nampak kita macam ortodoks sikit lah, kita tak pergi makan fast food, kita tak pergi makan kedai tak antuara sebab nak kena kaji dulu. Itu yang letih tu, itu yang letih. Jadi sebab itu hati keras ni banyak sebab, banyak sebab. Sebab yang terpenting makanan, yang kedua mata, banyak tengok maksiat. Nak buang mata tengok maksiat ni susah, sebab kita tengok sanggam daripada kecil lagi, duk tengok cerita Bobby daripada kecil. Kita telah didedahkan dengan cerita-cerita Hindu ni daripada kecil. Jadi bila kita dah besar ni, nak buang bukan senang, susah, memang berat. Sampai ustaz pun nyanyi lagu Hindustan. Bayangkan, maknanya ramai orang datang dengar ceramah sebab apa? Ustaz ni power, dia nyanyi lagu Hindustan. Sebab dia sekolah kat Karachi, Jamiah Abu Bakar, sekolah Wahabi. Ustaz tu sekolah Wahabi, Jamiah Abu Bakar tu sekolah Wahabi, tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau kita tengok mata ni tadi akan merosakkan kita. Jadi Nabi kata, satu kali tengok maksiat, satu titik hitam. Satu kali tengok maksiat, satu titik hitam hati. Habis kalau kita tengok maksiat dah 30 tahun, habis kalau tiap-tiap hari tengok movie 1 jam, dah berapa jam dah kita tengok, berapa parah yang hati kita dah berkarat ni. Jadi nak bersih dia memang susah. Sebab itu berat bila nak qiyamulai, nak berzikir, nak tadarruh, berat, memang berat. Cepat mengantuk bila ketubah Jumaat, lena. Nah, tujuan Tuhan suruh datang sembahyang Jumaat ni tadi nak suruh ingatlah seminggu sekali ada peringatan. Jangan buat kurang ajar, jangan lawan Tuhan. Dia bagi peringatannya. Tapi kalau dah lena, nak balik ke mana? Nak balik ke mana? Orang main masuk sembahyang pun semua pukul 1 satu suku. Semua masuk VIP kononnya. Jalan jam. Sebab apa? Orang dah tak nak rebut dah ganjaran di sisi Allah. Sebab hati itu dah tak menangkap dengan akhirat. Hati lebih menangkap dengan duit. Hati lebih menangkap dengan reta. Dunia. Hati itu lebih menangkap. Akhirat, benda tu belum pasti lagi ustaz. Dunia ni confirm dah. Dia mari lagu tu. Kita kalau tak ada duit nak buat macam mana ustaz? Nak buat masjid pun tak boleh. Duit kita kena ada. Nampak tak? Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi persoalan pembersihan hati, orang dah tak nampak penting. Orang dah tak nampak benda tu penting. Sedangkan kalau kita mengaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dakwah ni semua daripada hati belaka. Nabi tak pergi ceramah kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang cari Nabi. Nabi tak pergi ketuk rumah Sayyidina Umar. Masuk Islam tak. Jazbah, tarikan kerohanian, makrifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, orang tu mai cari Nabi. Jadi macam mana kita nak dapat makrifat lagu tu? Kena jaga makan, kena jaga mata. Ya inilah susah nak buat. Sebab itu benda ni kena berjihad, lawan nafsu. Dia kena lawan nafsu, tak boleh nak buat apa. Kalau tak lawan, kita juga yang rugi.
Tiap-tiap hari kita kena tengok aku ni makan apa hari ni. Apa benda yang makan aku makan. Jadi nak jaga memang susah. Kalau kita pergi kedai makan lagi payah. Tak, bini malas masak. Bini jenis penyegat. Order saja. Makanan datang kat rumah, Grab food. Dia telefon ya. Dia bayar online. Nampak tak? Habis. Jadi hati pun jadi gelap. Kau makan. Dah malas masuk. Kita balik Malaysia ni. Bini abang dah tadi. You jangan lupa. Dia pesan dah. Tak apa, you I order. Nampak? Order online. Habis. Siapa masak kita tak tahu. Kita mengaji kitab Mat'amul Badrin. Tuan-tuan ada mengaji Mat'amul Badrin tak? Majid ni. Khatam dah kot no? Khatam dah kot Mat'amul Badrin. Ada buka kat bab makan-makan ni. Takkan tak ada kot. Nah, dalam kitab Mat'amul Badrin, kalau kita tengok, dia kata apa? Orang tak semayang ni, dalam kitab tu dia panggil imam. Pemimpin wajib bunuh dia kalau dia tak mau bertaubat. Tak? Maknanya orang tak semayang ni, makan dia kita makan pun tak jadi. Nabi kata, ada sahabat Nabi ni, dia sebelum masuk Islam, dia dah nazar kalau dia dapat anak lelaki, dia nak minum air kencing anjing. Anak dia 9 orang, perempuan semua. Zaman tu kalau anak perempuan letih siapa nak tolong kerja kat kebun, siapa nak bawa unta, bawa kuda ni, letih lah dari segi ekonomi. Nazar kalau anak yang ke-10 ni kita dapat anak lelaki, kita minum air kencing anjing bang. Mereka pun masuk Islam. Tak? Masuk Islam, Nabi pun datang hijrah ke Madinah. Jadi dapat anak lelaki. Mereka pun jadi gabrah dah. Anjing ni datang mukhalazah. Dulu tak tahu. Mana boleh minum air kencing anjing? Nah, orang Melayu minum air kencing unta. Lagi kacau. Jadi mereka ni pun jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mari rumah Nabi tu, Nabi senyum dah. Nabi kasyaf dah. Nabi senyum dah tengok sahabat dia. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni susah hati. Kami ni susah hati. Kami ni anak 9 orang. Semua perempuan belaka. Jadi kami nazak kalau dapat anak lelaki yang ke-10, kami nak minum air kencing anjing. Jadi kami baru dapat anak lelaki. Nak buat lagu mana? Ya Rasulullah. Nabi pun senyum. Nabi kata, hantar susah hati. Hari hujan, saat lagi musim sejuk ni, hari hujan. Hampa pitadah atap, cucur atap, ayat hujan turun dekat cucur atap rumah orang tak semayang. Sama seperti ayat kencing anjing. Tu dia berat orang tak semayang ni. Makna kita tak boleh bagi dia berlindung kat rumah kita pun tak boleh. Kena halau. Sampai tara tu, habis yang kerja kedai makan, semayang tak? Yang tukang masak tu, tungtang, semayang tak? Nampak? Takkan kita nak periksa sampai tara tu, Ustaz. Yang penting Islam. Saya dah sebut tadi, kita bahan ni orang nak jadi khawas, nak jadi orang khawasul khawas. Kita tak mau bahas jadi orang Islam. Semua orang wajib jadi orang Islam, tak jadi orang jadi kapiang. Kita bahan nak jadi orang mukmin. Kita bukan bahan nak jadi orang Islam, sebab semua kena Islam dah. Nampak? Jadi inilah masalah dia, tuan-tuan, datuk-datuk, yang kita hadapi hari ini. Benda ni memang berat. Memang tokek dia main semayang, itu marketing strategi. Tokek restoran mesti main semayang, itu marketing. Pekerja dia belum tahu, sebab saya pada restoran saya tahu pekerja ni semayang hanya bila saya ada ya. Saya tak ada, dia tak semayang. Dia kata, Tuhan tahu saya sibuk Ustaz. Dia itu Islam, nama dia Abdul Qadir. Jadi nak buat lagu mana? Memang berat benda ni. Jadi benda tu akan menjadi syubhat kepada roh kita. Syubhat pada roh kita. Benda tak nampak zahir. Roh kita, dia macam anak zina dengan anak nikah. Tang mana beza? Pak tu juga. DNA check memang pak tu, muka pun sebiji, muka pak tu. Kat mana beza dia? Hukum Allah lah yang membezakan dia. Anak haram dengan anak halal. Sama juga makanan yang halal dengan makanan yang haram. Nasi juga.
Tapi yang ni nasi curi, yang ni nasi halal. Tak mana beza dia. Hukum Allah lah yang membezakan. Sebab itu nama iman. Jadi hati ni jadi keras kalau kita biarkan dia berterusan. Makan haram, makan syubhat, tengok maksiat. Ui, nak buang televisyen bukan senang. Payah. Saya jumpa orang yang buang televisyen. Kan dulu kita tuan pernah dengar tahun 70-an orang buang televisyen dekat Sungai Muar. Orang yang buang tu datang jumpa saya. Saya lah orang tu, Ustaz. Saya sempat jumpa orang yang buang TV tu dekat Sungai Muar, kan jambatan lagu tu kan, dia buang tu TV tu, TV hitam putih tu kan. Sebab apa dia buang TV? Dia kata saya datang zauk, datang satu perasaan rasa berdosa dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi kalau kita tengok hari ni, nak bendung benda ni bukan senang. 90% rancangan di stesen televisyen seluruh dunia ni semua hiburan. Mana ada ingat Allah Ta'ala? Tak ada. Semua hiburan. Kalau kita tengok ceramah ustazah pun pakai lipstick. Ustazah pun pakai lipstick. Apa hukum pakai lipstick? Sunat? Sunat muakkad? Sunat ghairu muakkad? Apa hukum? Takkan tak mengaji kau buat tabarruj? Dah. Jadi benda-benda lagu ni pun susahlah kita nak buang. Jadi orang kata kita nak ambil information. Zaman sekarang tak payah ambil information semua adalah palsu, semua tipu belaka. Betul tak? Information yang paling tepat Al-Quran, itu paling tepat sekali. Jadi kalau kita beramal dengan Al-Quran, Allah akan selamatkan kita daripada azab yang pedih. Kita tahu cerita dunia apapun tidak boleh mengubah nasib kita di akhirat. Jadi sebab itu kita kena jaga benda ni. Sebab apabila hati dah keras, dia akan cenderung kepada dosa dan maksiat, dan dia akan jadi lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita kena jaga benda ni, sangat penting. Berhenti azan kita berhenti saat azan lagi, kita buat penggulungan 5 hingga 10 minit. Wallahu a'lam. Bagi laluan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buat penggulungan kepada kita punya pembahasan tentang hati jadi keras ni tadi. Jadi akibat yang buruk, akibat yang buruk kita lihat dalam sejarah. Kenapa orang Islam tu jadi jatuh di Cordova, di India, di China, kenapa kerajaan Bani Abbasiyah jatuh, kenapa kerajaan Uthmaniyah jatuh. Jadi semua tu kita kaji makanan. Jadi sebab itu makanan ni sangat penting. Sebab Nabi kata hati itu ditempa oleh makanan. Sebab hati itu adalah raja yang menjadi pemerintah kepada anggota tubuh badan kita. Jadi sebab itu kalau kita beramal banyak, kita tengok orang pergi sulu, orang berzikir, orang pergi haji, orang pergi umrah, tak? Tapi balik perangai tak berubah. Sebab apa? Sebab apa perangai tak berubah? Yang paling penting hidup ni akhlak lah. Peduli apa hang duit banyak, setepikit hang mengaji seluruh dunia apa, orang tak heran. Orang kira akhlak. Jadi kenapa akhlak jadi buruk? Makanan. Jadi sebab itu kita kena jaga makan minum ni. Wajib kita jaga dan wajib kita berhati-hati walaupun di Mekah dan Madinah. Sebab kalau tuan-tuan tengok tak, orang Malaysia ni, tuan-tuan jangan marah lah. Orang Malaysia ni pergi haji 32,000 lah lebih kurang. Kita letak minimum 25,000 lah. Itu paling kurang lah. Setiap orang ni wajib bayar dam. Orang Malaysia dia haji tamattu'. Jadi kena ada berapa ekor kambing? 25,000 ekor kambing. Tuan-tuan pernah tengok tak kambing tu? Saya pergi haji 2011. Saya tanya semua orang pergi haji, semua tak pernah tengok kambing tu. Ya sebab 25,000 bukan 2,000. Berapa kontena nak bawa? Mana api? Sudah terjawab. Kalau tuan-tuan tengok video yang diviralkan
tentang ceramah Ustaz Wahabi Indonesia. Dia kata Nabi punya sembelih kambing 1 ekor untuk dia dan semua keluarga dan umat dia. Nampak? Jadi tabung haji bagi dekat orang hitam, kontraktor kambing ni. Saya tanya tabung haji lah, sebab saya pun penceramah tabung haji lah. Hampa bagi kambing siapa sebelah ni, dam-dam ni semua ni, hampa collect duit kat Malaysia ni, benda belum berlaku lagi. Memang Malaysia advance lah buat duit-duit ni, memang advance teknologi collect duit. Jadi kambing ni tadi dia sebelah sekor ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kambing dam untuk semua orang Malaysia 25,000 orang. Sekor lah. Dah terjawab dekat video ini diviralkan. Penceramah Ustaz Indonesia Arab yang duduk di Indonesia tu. Tuan-tuan pernah jumpa video tu. Dia dekat korban, dia bawa keluar lah. Sebab itu Wahabi ni dia pelik-pelik. Nampak? Pelik-pelik pahaman mereka ni. Jadi kita pun makan jadi lagu mana? Yang bawa mari yang duduk jual dekat kita punya hotel tu ayam daripada mana? Ayam daripada Belgium. Lembu Argentina, bukan Saudi. Sebab yang Saudi punya mahal. Saya sembelih sendiri tuan-tuan. Saya beli 29 ekor kambing sebelum musim haji. Sembelih di Ma'ala kat rumah anak murid saya di Ma'ala. Sembelih sendiri. Sebab kita tahu dah orang Mekah yang duduk lama-lama, tok guru ni cerita dah, mereka ni semua mohong belakang. Beratlah, ya Allah, memang berat. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah ni, tuan-tuan hati-hatilah. Tak usahlah makan ayam, tak usahlah makan daging. Ikan pun melambak ada. Dia sembelih ni tuan-tuan tengok dia sembelih ayam, pisau pun tak lut, begitu dia empuk kat meja. Kalau tuan-tuan pergi Mekah Slaughterhouse, tuan-tuan naik kereta pergi Mekah Slaughterhouse, dia sembelih kambing, tak? Pak, dia bagi patah tengkok. Apa hukum kita mengaji Matlab Badrin Sabilal Muhtadin? Mana boleh makan, mati patah tengkok. Saya ambil video sendiri, saya pergi sini, saya ambil. Mula saya tak percaya, tapi tok guru yang duk Mekah ni cerita kat saya, dia kata kalau Syekh nak pergi tengok, jom kita pergi. Memang sungguh. Jadi sebab itu hati-hatilah makan minum ni. Sebab itu kita tengok kenapa orang Saudi jadi jahat. Makan haram, makan syubhat. Sebab itu jadi jahat. Punca dia makan haram, makan syubhat. Wallahu a'lam. Ada soalan? 2-3 minit. Boleh? Dah siapa nak bangkang tak puas hati dengan maklumat yang disalurkan? Boleh kita buat pencerahan sikit lagi? Di mana tahu dia tak puas hati belagar dengan ilmu dia kau? Boleh? Tok Ustaz ni sekali Ustaz pergi 7 perkara tadi kan. 7 item yang ganggu kita kan. Makanan, mata, apa lagi 5? 5. Seluruh anggota kita, telinga, tangan, kaki, perut dan kemaluan. 7 anggota kita. Ini punca-punca hati jadi gelap dan keras. Semua tu kena jaga. Nak buat macam mana? Sebab itu semua amanah Allah Ta'ala. Jadi sebab itu apa kena buat? Kita kena baca istighfar dekat seluruh anggota kita. Sebab itu kita, Nabi kata kita kena banyakkan baca istighfar. Sebab kita ni Allah sayang kat kita. Walaupun kita banyak dosa, dia suruh kita taubat. Yang patah balik ya, jadi-jadi ya, mai. Tuhan ni baik ya. Tambah kita macam ni bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Bulan Zulhijjah ni Nabi kata apa? Barang siapa beribadah di malam-malam bulan Zulhijjah seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi every night confirm Lailatul Qadar, tak payah tunggu. Confirm Lailatul Qadar every night. Jadi apa kita kena buat? Puasa sunat 1 sampai 9 Zulhijjah. Setiap hari kita puasa. Setiap malam kita memang iktikaf di masjid. Kita tak balik. Nak balik apa, bini pun tua dah, jadi-jadi ya. Jadi-jadi ya. Kita duduk mana-mana corner, bawa selimut satu, buruh gigi, batu Allah, duduk balik. Iktikaf. Kita beramai. Kita meratib la ilaha illallah, la ilaha, meratib.
Sebab apa? Nak selamatkan diri kita daripada azab yang pedih yang disebutkan oleh Hujatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang paling power sekali memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Itu paling power. Bukan sembahyang sunat, bukan puasa sunat, iaitu semua aksesori. Yang utama la ilaha illallah. Sebab itu syarat masuk Islam. Kalau Islam tak betul, sembahyang Tuhan terima ke? Mana ada. Puasa Tuhan terima? Mana ada. Tarah. Jadi sebab itu kita banyakkan berzikir la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi di bulan haram. Ini bulan Zulhijjah, kita duduk bulan haram ni, mana kita memperbanyakkan amalan. Banyakkan berzikir, etikaf, kita puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Very powerful, very meaningful. Ini yang kita kena buat, insya-Allah tuan-tuan. Ini harapan lagi nak buat apa? Kita pun dah nak habis dah pun. Nak habis dah. Biar kita habis dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Ada satu sahabat saya pakar jantung, dia jadi doktor 40 tahun. Dia kata orang mati depan dia saja 1000 orang, 2 orang je boleh mengucap la ilaha illallah, yang boleh keluar kat mulut. Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah akhir kalamuhu dakhala jannah. Barang siapa di akhir perkataan dia sebelum dia mati keluar kat mulut dia la ilaha illallah ataupun Allah, wajib ke atasnya syurga. Jadi dia kata 1000 orang mati depan mata dia. Yang Dr. Lezir tak tahu, dia kata ni depan mata dia 2 orang je boleh mengucap, yang lain tak boleh mengucap. Sebab apa? Waktu hidup kurang menyebut la ilaha illallah. Jadi kita kena banyakkan berzikir tuan-tuan. Nabi kata kamu kena berzikir banyak-banyak sampai orang menapik kata kamu gila. Bau power. Orang menapik dia tak suka berzikir. Tuhan sebut dah dalam Quran. Orang munafik ni sedikit menyebut nama Allah dan malas sembahyang. Tu ciri-ciri dah ada dah. Jadi kita keluarkan diri kita, jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Bukalah hijab makrifah hati kami ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman, bangkitkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, bangkitlah kami semua orang yang beriman. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, jauhkanlah kami daripada kufur dan maksiat. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, anak cucunya dan para ulama dan para wali-wali ya Allah, dengan berkat malaikat yang muqarrabin, kau terimalah permohonan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khataballahu minkum.